Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kuliah kita pada pagi ini dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, saya share skrin lah. So, hari ini kita akan tengok terus berkaitan dengan Laravel. So, Laravel ni adalah salah satu framework. Base dia adalah PHP. Kalau tak dengar, beritahu ya. Okay, untuk running Laravel ataupun running internet website lah untuk running website, kita perlukan ada tiga software lah untuk menjadikan sistem itu tu boleh akses daripada browser untuk website lah. So, yang pertama dia perlukan web server, yang kedua untuk database dia perlukan database lah. So dalam kes kita ni kita akan gunakan MySQL, dan yang ketiga dia perlukan tadi web server kita akan guna Apache, dan database kita guna MySQL, dan yang ketiga apa? PHP lah. Kita perlukan PHP ya. Sebab Laravel ni dia PHP punya bahasa, so kena ada macam compiler lah untuk PHP tu sendiri. Sebab tu kalau kita guna XAMPP, ni saya suruh download tadi kan, yang kita perlu download yang pertama adalah XAMPP. So XAMPP ni dia dah ada tiga benda tu dah ada dalam XAMPP. Okay. A ni untuk Apache, M ni MySQL, P ni PHP. So dia dah ada tiga benda ni untuk membolehkan sistem kita running sebagai website lah. Okay. So untuk Laravel 8 dia ada, sebelum ni saya ajar Laravel 5.6. Dia perlukan 7.1 pun dah boleh running dah. Okay, tapi kalau untuk saya nak ajar untuk SAM ni Laravel 8 lah. Itu version yang terkini lah. Dia perlukan at least 7.4 PHP tu. Okay, at least yang ni lah. Tapi saya sama ada nak download yang ini ataupun yang ni terpulang. Cuma yang saya download tadi ialah PHP 8.0 Okay. So saya dah download. So ni XAMPP. XAMPP tu dia package lah, dia bukan satu software lah. Di package maksudnya dalam XAMPP tu ada Apache, ada software Apache, ada software MySQL, dan ada software PHP. Maksudnya software ni bukan daripada XAMPP lah. So XAMPP tu dia package kan jadi satu software saja. So ini saya try nak install yang pertama XAMPP lah. Okay. Net saja. Okay, net saya letak kat C, kat border XAMPP. Selain daripada XAMPP ada lagi, kalau kau nak install satu-satu pun boleh, nak install Apache satu, nak install PHP sendiri pun boleh. And then database, nak guna database lain pun boleh. Cuma XAMPP ni cepatlah, dia sekali install je, dia dah copy untuk ni. Ada satu lagi P tadi, PHP, satu lagi Perl. Ni ada dua P kan, satu PHP, satu Perl. So XAMPP ni support PHP dengan Perl dan common language bagi HTML lah, macam CSS, JavaScript, itu dia support. Macam kalau kita nak guna Python tak boleh lah, so kena install Python. Untuk XAMPP ni dia hanya ada Apache, MySQL, PHP dan Perl. So lambat sikit. Sebenarnya saya nak guna cloud tu yang dekat hosting supaya cepat lah. Kalau sekarang ni nampak lah nak kena install. Kalau dekat masing-masing buat dekat PC masing-masing, kalau yang dah ada XAMPP mungkin ada konflik, so banyak isu yang perlu settle lah. Okay, sedangkan kita nak concentrate lah Laravel tu.
Tak apalah, ini saya tunjuklah daripada awal. So selepas ni mungkin tak perlu install dekat PC masing-masing. Kita just guna cloud sajalah. Cuma cloud sekarang ni ada problem sikit, nanti kita baikilah. Okay, XAMPP ni nak download dia dah 150 megabyte lah. So besar jugalah. Okay, sementara tunggu install ni, ada soalan tak nak tanya? Kita tengok dulu lah tentang Laravel. Kalau nak search Laravel ni, kita buka website Laravel ni. Dia ada version-version dia. Jadi kalau kita tengok 5.1, dia ada version dia sendiri, ada tutorial dia sendiri. Jadi kalau kita guna yang 8, version 8 ni, so kena tengok tutorial ni dekat sini lah. Ada sikit basic macam mana nak guna routing semua ni. Tutorial dia lah ni. So kena refer dekat version ni. Sebab dia ada lain sikit lah. Kalau 8.0 ni dia lain sikit dia punya ni. So ini Laravel. So kita nak install Laravel, dia tak ada bagi file satu folder yang kita boleh download macam tu. Dia ada banyak cara untuk kita install, tapi yang paling mudah bagi saya lah menggunakan Composer. So yang saya akan tunjuk hari ini menggunakan Composer. Ini cara nak install ya, nanti kita akan go through. Sebelum nak install ni kena siap dulu lah. XAMPP ni kena settle dulu, belum lagi ni. Installing lagi. Jadi kalau version baru-baru ni file dia makin besar lah. Okay, yang saya download ni version 8, jadi lagi besar lah file dia. Lambat sikit lah. Okay, kalau ikut step dia, mula installkan XAMPP. Make sure dia running. Selepas dah running tu, kita installkan Composer ni. Dan download and run yang ni, dia akan install juga. Tapi bila kita nak install ni, dia akan cari PHP. Maksudnya dia nak PHP yang XAMPP tu dah install lah. So kalau tak install lagi, dia akan fail lah nak install yang Composer ni. Bila dah install Composer, kita kena run command ni saja dekat kita punya sistem lah. Kita punya PC ya. Ni untuk download Laravel punya framework lah ke dalam sistem kita, ke dalam PC kita. Saya lagi apa juga nak tanya, boleh dekat chatting pun boleh tanya. So kalau sekarang ni tak boleh install serentak lah, sebab dia Composer ni kena tunggu PHP tu running dulu dekat XAMPP ni. Kena tunggu juga lah. Tadi saya baru uninstall, lepas tu tak sempat nak install awal-awal lah. Plan nak guna dekat cloud. Si eloknya siapa yang dah ada XAMPP yang version lama, kena uninstall dulu yang lama tu. Kena baru install yang XAMPP ni. Tapi make sure lah kalau dah ada sistem yang running pada XAMPP lama tu, backup dululah dia punya database dengan folder bagi sistem PHP apa ke.
HTML ke. Itulah kita ni memang tak ramai kan. Dalam sampai 20 orang. Tunggu dia install lah. Nanti video nanti saya cut lah, saya edit lah. Okay, bila kita dah, saya tadi run ni kan, run Zen control. Right, kita buka balik yang ni. PC saya slow ni. Okay, show. Ini baru nak install Zen. So, ambil masa lah. So, kat lab nanti kita tak perlu dah buat Zen, dah buat composer semua tak perlu. Kita buat dekat cloud saja. So, macam PC saya ada masalah kat PC ni. Dan ni dah tutup balik dah. Buka balik. Run as administrator. Yes. Okay. Dan keluar macam ni . Kita start Apache ni. Okay. Yang penting dia keluar hijau ni dan dia ada port 80 dan 443. Ini kalau kita nak run MySQL lah. So untuk Laravel ni biar dulu kita tak run lagi dia punya database. Yang penting Apache dah jalan. Apache ni web server. Maksudnya kita nak web file-file kita yang kita letak dalam satu folder nanti kita nak access melalui browser. Ini perlu Apache tu. Okay, dah run ni seterusnya kita kena install Composer. Tapi step ni penting juga sebab you all nanti kalau nak buat mungkin final year project ke, kalau tak nak guna cloud, tak nak guna internet, kena install dekat PC masing-masing. Inilah step . Okay, kita install kat C Composer, net saja. So ni yang dia diminta ni, XAMPP PHP. So kena install XAMPP dulu. Ini net saja. Ini net saja, tak perlu isi apa-apa. Install. Next. Finish. Dia tak ada apa-apa sebab dia Composer ni banyak running guna command line je lah. So kita dah install XAMPP dan install Composer. Seterusnya nak download Laravel lah. So kalau saya sebelum ni saya ajar Laravel 5.6. Tapi saya ni kenapa saya ajar Laravel 8? Kerana Laravel 5.6 tu ada isu dari segi security sikit lah. Ya, sebab tu apa-apa software pun bila dia upgrade tu sebenarnya dia upgrade kepada dia punya ni lah. Dia punya security issue. Laravel download. Bila kita nak download ni, make sure kita pilih version yang kita nak lah. Macam sekarang ni jangan terus pergi ni lah, pergi kepada version yang kita nak iaitu version 8. Okay, so pergi dekat Composer, installation via Composer. Ini CLI. CLI ni maksudnya command line lah, command line instruction. So, command line ni kita pergi dekat window ni.
Right, CMD. CMD, comma prompt. Okay. And then kita buat satu folder dekat XAMPP ni. Semua file-file yang kita nak bagi akses melalui browser tu, dia mesti dalam folder C, XAMPP, htdoc. And then saya buat satu folder nama dia Laravel. Okay, so dekat sini kita copy je arahan dekat cara nak install Laravel ni. Composer create. Right. Okay, paste kat sini. Right click, kalau guna mouse right click ya. So ni nama folder, belakang ni nama folder. Yang ini maintain je macam tu. Belakang ni nama folder C dalam XAMPP. Okay, dalam folder htdocs. Dalam folder Laravel. So dia akan copy semua file-file ataupun framework Laravel ni dalam folder yang saya dah create tadi tu. Enter. Composer tak jalan lagi. Tak jalan, kita kena masuk tempat yang kita install Composer tadi ya. So cd c/composer. Okay, so sini ada Composer. So kita copy balik atas ni. Copy. Okay. PHP nak recognize pula. Ni biasa dia kena ni lah, dia kena restart ni kalau macam ni. Tak nak restart. Buat manual lah. Okay, nak senang lepas dah siap install tu restart je lah. Okay, tapi saya nak buat secara manual lah. Okay, sistem variable pada PHP dah ada macam dia tak ada kelas ni. Ni dah ada ni, tak efektif. Tak apalah. Sebab tadi PC saya ni dia suruh restart tapi saya tak restart. Kalau saya restart ni mesti lama ni. Apalah. So kita take file 10 minit Saya nak restart sekejap. Ini saya on je. Saya kena assign host walai dulu. Recording. Okay, kita sambung balik. So, kita tengok PHP version kita type php.v, dia akan beritahu lah. So ni sekarang ni running PHP 8 terbaru. Saya pun tak pernah cuba lagi ni first time cuba ni. Okay, sekarang ni kita nak download Laravel. Go back balik kepada nak share screen sekejap Alright. So kalau kita nak tahu PHP kita running version berapa, kita boleh gunakan arahan php.v. So sekarang ni kau tengok saya punya di running PHP 8 lah, version terbaru lah. Untuk download Laravel download Laravel version 8. Dia cari Composer. Ya. Lalu dekat sini boleh run terus. Copy.
Terus ini dalam folder CXAM, dia nak download framework tu ke dalam folder XAMPP, htdocs, dan folder Laravel, enter. Tu dia automatic lah dia download tu. Tunggu lagi. So bila dah install tadi tu, kalau nak selamat restart lah. Bila dah install XAMPP, dah install Composer, restart dia. Okay, dia tengah download framework tu. So subjek ni penting lah, saya kat sini kalau boleh lah nak tolong semua orang, semua pelajar ni supaya kurang-kurangnya tak master pun boleh faham lah macam mana nak execute Laravel. Sebab nanti kalau kita kerja, orang suruh buat sistem, at least ada lah yang kita boleh buat. Daripada kita buat daripada guna yang PHP yang tu mungkin lambat siap dan dia mungkin prone to error, prone to security, inilah masalah security. Kalau guna framework ni kita tak perlu fikir security sangat lah, dia dah cover lah. Aku dia download dulu. So untuk yang hari ni dia memang basic ni sangat penting untuk kita faham lah. Sebab dia punya structure dia tu kalau kita tak faham selepas ni memang akan susah lah, dia akan drag lah. So kena hari ni at least kena faham semua yang saya ajar ni. Yang ni tak boleh ingat pun, tapi kena faham lah. Kena install apa. Cuma nak guna framework nanti ya. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak guna framework ni. Sebab dia folder lain-lain lah. Kalau nak buat untuk view, folder lain. Untuk buat processing, folder lain. Model, database, folder lain. Itu kita kena faham. Jadi tak sama kalau kita dah biasa dengan PHP, dia tak sama dengan PHP biasa tu. Dia lain sikit. Doktor. Ya. Yang Composer tu kita download dekat mana? Composer tu tak ada Composer. Saya tak pasti kat Mac ada tak Composer. Ni download. Ambil yang ambil ni. Composer setup.exe. Ini kalau nak guna command line boleh juga. Tapi nak senang guna yang ni lah. Download yang ni and then install, double click je. Banyak ni nak buat manual lah, kita nak install secara manual. Terima kasih doktor. Sama. Macam tak ada Mac ni, macam tak ada ni Windows je. Saya tak biasa Mac tu. Apa jadi tak boleh nak advance. Tak saya guna Windows juga. Nak tanya cari kat mana je. Okay. Kalau XAMPP tu dia ada untuk Mac. Folder ni saya tak pasti. Mungkin dia preloaded kot. Composer to Linux. Composer Linux. Mac tu dia guna Linux lah kot. Tahu lah. Masih lagi installing. Saya buat apa Mac lah. Sebelah Mac je data dia. Kalau kita zip lah, zip. Tapi yang saya dah zip tu, yang saya dah download semua tu ada dekat cloud lah, tapi cloud tak boleh nak access ke ni. Jadi tak boleh nak ni. Ataupun dah ada sini. Link dia. Zip. Ni boleh download. Jadi tak perlu nak install Composer lah. Tapi ni saya tunjuk cara kita nak download Laravel. Tapi ini saya dah download semua. And then dah masuk dalam folder.
Ini saya zipkan folder tu, dan saya letak dekat cloud ni lah. So saya letak dekat chatting tu So boleh klik je tu. Okay, so saya download yang ni lah, lambat nak tunggu tu. Save. Ctrl C je kalau kita nak skip ini. Ctrl C je. Tutup je lah. Okay, saya dah download ni folder Laravel. Link dia kalau untuk video nanti. Besar sikit kat sini. Itu link dia, boleh download direct. Maksudnya kita dah ada satu folder framework bagi Laravel version 8. Ini link dia. Right. Siapa yang tertinggal tu pergi dekat chatting tu ada, saya letak link dia. So kita buka Laravel folder ni yang dah download tadi tu, dia ada satu folder Laravel, and then saya tutup dulu. Kita minimize dia. So dekat XAMPP ni, folder website kita kena berada dalam htdoc. Ni Laravel ni saya dah betul lah. So yang ada ni saya guna Laravel 8 yang saya letak dalam desktop dulu lah. Okay, kita extractkan dia. Right. Dan kita kena letak dalam folder htdoc ni ya. Right. So since kita punya web server dah running ni, Apache dah running. So dekat PC kita boleh type saja guna browser ni localhost. Okay, localhost ni dia akan pergi dashboard, ini default dia lah. So localhost kita nak ke folder Laravel 8 ni. So instead of dashboard tu kita tulis Laravel 8, folder yang kita install ni. So dia keluar lah, kalau keluar ni berjaya lah. Dipanggil konsep dia route lah, route. Route tu contohnya kita nak buat satu nama. Contohnya kat sini nama kita IAP. Okay, IAP. IAP ni kita nak point kepada satu file dekat dia semua file view dia, sebab ni view kalau dah masuk website ni dia jadi view. So semua file view dia mesti berada dalam folder resource, dalam folder view ni. Ni welcome.blade ni, contoh welcome.blade ni. Yang Laravel tadi tu duduk kat sini lah, kalau tengok buka level welcome ni. Ni yang ni semua ni gambar ni, kalau macam ni gambar ni. Ni. Tengok structure dia ada dia ni. Okay, macam mana tengok dulu structure ni, welcome.blade.php ni macam mana dia dipanggil, sedangkan kita panggil index.php ataupun kita buat slash saja, buat kosong macam ni. Tapi yang keluar daripada sini daripada welcome.blade.php. Basically yang ni adalah welcome.blade.php lah. Saya buang Saya buang yang ni, and then saya letak coding saya. Buat HTML je.
H1. So, kecil lah kita guna. Welcome to IAP. So, okay. So, yang tidak ada mention apa-apa file ni, dia point kepada welcome.blade.php. Jadi, user tak tahu pun ini sebenarnya file dia dekat si ZHT ni Laravel resource view welcome.blade.php file ni. User tak dapat access pun, dia tak boleh type direct pun ni. Dia boleh. Okay, nama file tu patutnya Laravel dalam folder resource. Okay, and then dalam folder views. Dan nama file tu welcome.blade.php. Ni dia boleh access, sepatutnya tak boleh access lah. Sebab dia ada sebenarnya ada satu lagi setting lah. Kita kena buat dekat web server tu. Okay, tak apa. Dia sepatutnya dia tak boleh access lah. Dia sepatutnya dia keluar not allow lah. So, sekarang ni saya nak buat satu file baru. Okay, satu file baru. So, kita nak belajar structure dia. So, view semua letak dalam folder ni. Semua file HTML kita letak dalam folder view. So, dia mesti dalam ni folder Laravel, dalam resource, dalam folder view ni. Saya buat satu file. Buat nama saya je. Nama file tu nama saya PHP. Alright, and then kita letak coding sikit situ, letak HTML. Assalamualaikum. Ni HTML lah. Kalau nak besar, kena buat H1 tu lah. Untuk heading ya. SBR. So macam mana dekat Laravel kita nak panggil file ni. File suhalan.php ni. Kita tak boleh guna point direct kepada nama foldernya. Maksudnya resource view suhalan.php ni. Sekarang ni boleh, sepatutnya tak boleh lah. Sebab dia ada setting ni sikit. Berkait dengan HTSS lah. Nanti saya explain kemudian lah. Sepatutnya tak boleh buat macam ni. View kita point direct kepada file tu sepatutnya tak boleh. Okay, views. Highlight. Yes, views. Highlight. .php. Sekarang ni boleh. Tak apalah. Nanti saya setting supaya tak boleh access macam ni. So kita nak buat, dia akan point kepada file yang sama tapi menggunakan nama. Instead of kita gunakan file naming, kita gunakan nama. Contohnya IAP. Kita nak IAP ni di point kepada suhalan.php. So dekat Laravel ni, dia ada satu yang nak point kepada file-file tu, dia dalam dipanggil route lah. Okay, route. Dipanggil route. Ni, folder route ni dia dalam, kita buka coding kita di dalam Laravel ni, folder ni dalam routes. Okay, routes. Kemudian web.php. Okay, ni folder dia. Tengok ni yang kita kata slash tadi tu yang tidak tulis apa-apa, dia akan return welcome. Welcome tu dia akan return welcome.blade.php, iaitu file yang kita dah buat ni. Dekat tadi tu, dekat resource, views, welcome. Dia tak dalam Laravel, dalam framework ni tak perlu tulis full file name lah. .blade.php ni extension dia sendiri. .blade ni. So tak perlu tulis extension, just tulis nama je. So untuk saya buat point kepada file yang saya buat tadi tu, get slash IAP. Kita nak guna nama ni. Tapi apa dia akan buat? Kita buat function. So dalam function tu, dalam function ni kita just buat return view and then highland.php. Salam.
Okay, kita buat return view Suhailan. Jadi sepatutnya file tu .php ya, tapi dalam Laravel dia tak perlu tulis .php tu. Sebab kalau dia tengok nama file saya tadi tu, Suhailan.php kan. So dia tak perlu tulis, just tulis nama ni saja. Saya save yang ni, save je jadi. Dan kita buka dekat sini. Ni dah guna IAP ni, IAP. Enter saja. So dia akan point kepada file yang berada dalam folder view ni. Itu sahaja kelas hari ini. So kita akan tengok detail lagi dan kita akan sama-sama buat dalam lab next week lah. So itu saya baru tunjuk satu lah. M belum tunjuk iaitu model macam database. Itu kemudian so kita baru tunjuk V baru. MVC kan. MVC model view controller. Controller pun belum tunjuk. Ini baru tunjuk view. So ini framework dia. So apa-apa file view HTML kita letak dalam folder resource view and then folder ni nak panggil dia kena guna route. Route tu berada dalam folder route berada dalam folder routes and then web.php ni. Web.php. Okay, so ni syntax dia route get /iap. Kalau nak guna nama lain pun terpulang lah. So ni slash ni maksudnya dekat URL tu. Kita nak type /iap and then dia akan return file yang kita dah buat. Itulah. So itu saja sebelah ni. So tak apa, kita sambung je next week dalam kelas hari Selasa nantilah untuk kita tengok balik yang ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doktor.